providing a service nutrition and meals and snack. Okay, what type of the nutrition meals and snack we must provide to them. Okay, guideline for feeding infant. Okay, cara-cara penyusuan untuk anak-anak bayi khususnya. Planning nutrition education, integrating nutrition education into the curriculum, advocating for preventive health and care, dan juga vulnerable of children, and communicating with family. Ini merupakan salah satu perkara ataupun elemen yang perlu kita kena pasti, yang perlu ada bagi setiap tadika ataupun taska yang menjalankan operasi. Okay, health status. 37.4 ke atas tu dikira considered demam lah. Sebab kalau kita dalam keadaan 36 ya, kira dalam keadaan suhu normal lah. Sebab tu bila diorang tembak sekarang ni pakai COVID-19 untuk tembak benda tu, alat suhu tu, untuk menentukan bahawa orang tu dalam keadaan demam atau tidak. Kalau demam memang kena bawa balik. Lagi kalau dalam keadaan sekarang ni, kalau anak-anak tu demam memang kena bawa balik lah. Termasuk juga staff, bukan setakat children saja, staff pun begitu juga ya. Kalau dia demam, sebab kalau kes sebelum ni di Japan, yang masalahnya ialah staff kena COVID-19, so dia telah efek pada beberapa orang kanak-kanak. So ini antara benda yang perlu kita kena pasti dan perlu dititik beratkan oleh pengusaha lah, khususnya untuk pastikan staff dalam keadaan sihat dan juga kanak-kanak pun dalam keadaan sihat. Okay, jadi pemakanan yang macam mana yang perlu kita berikan? Sebab kadang-kadang pemakanan ni masyarakat tadika ataupun taska, dia tak ada mengambil berat sangat. Bagi dia cukup makan nasi, sup dan sebagainya dah memadai. Tapi kita nak pastikan bahawa pemakanan tu seimbang. Jadi jenis pemakanan yang macam mana kita perlu belikan ya? Sebab kesesuaian terutamanya untuk toddler, anak-anak kecil dan bayi, dia tak boleh sembarangan untuk beri makanan yang jenis food yang natural tu. Dia kena blend ataupun untuk 6 bulan ke atas saja digalakkan memberikan makanan. Okey, macam mana kita nak mengatasi masalah obesity, okay, masalah bantut dan sebagainya. Sebab zat pemakanan ni penting untuk pembesaran dan juga perkembangan kanak-kanak. Okay, jadi program pemakanan ni perlu dijalankan dengan lebih rapi, khususnya kepada staf, untuk memastikan bahawa mereka tahu apakah pemakanan yang perlu diberikan kepada kanak-kanak, menceritakan kepada kanak-kanak kepentingan makan makanan seimbang, terutamanya yang melibatkan buah-buahan dan sayur-sayuran. Okey. Jadi kalau kita lihat di sini ialah sebagai pengusaha kena tahulah plan untuk pemakanan kanak-kanak. Seminggu apa yang perlu diberi makan. Bagi bayi apa yang perlu diberikan. Mungkin bayi macam biasa bagi susu lah. Okey, macam mana penyimpanan susu dan penyediaan susu kepada anak-anak. Okey, kalau susu-susu yang melibatkan susu ibu, dia perlu disimpan dalam fridge lah ya, dalam suhu yang tertentu supaya takut basi dan sebagainya. Okey, basuh tangan. Tu kalau sekarang ni musim kena basuh tangan, sanitizer tu semua penting lah. Kesekat jarak, tapi faktor diri pengusaha sendiri ataupun staff yang mengendalikan kanak-kanak juga, kanak-kanak juga perlu sentiasa mengamalkan basuh tangan. Betul lah. Okey, makan makanan yang seimbang ya, minum air yang elok ya, dan sebagainya lah. Sebab kita takut anak-anak ada budak-budak ni masuk mulut, terutamanya bayi ni kan, dia suka makan masuk mulut. Jadi kadang-kadang kita tahu benda tu ada unsur arsenik ke racun dan sebagainya. So kita pastikan dalam keadaan yang selamat ya, tak ada makan makanan yang tercemar. Sebab kalau ada apa-apa berlaku pada kanak-kanak, yang dipertanggungjawabkan adalah staff. Okey, so piramid makanan penting. Kalau tak ada piramid makanan, kita tak pasti bahawa pemakanan anak-anak ni seimbang ataupun tidak. Okey, so pastikan ada piramid makanan yang kita nyatakan dalam jadual pemakanan kanak-kanak supaya mereka dalam keadaan yang seimbang dalam pemakanan mereka. Sebab ada budak tak suka certain makanan dan ada juga budak yang alahan pada certain makanan. Okey, jadi kita nak kena pastikan history of the children tu penting. Ada kanak-kanak dia alah pada makanan laut, kacang ya. Ada tu pula yang memang dia tak suka makan sayur ya, walaupun dia tak ada alahan, tapi bagaimana kita nak menggalakkan pemakanan yang seimbang bagi kanak-kanak. Okey, kita dah running time ni, kita kena cepat sikit. Okay, integrating nutrition education into the curriculum. Macam mana kita nak masukkan pemakanan dalam kurikulum kita? Penting untuk kita pastikan bahawa mereka sedar pemakanan seimbang itu adalah penting, adalah sangat-sangat diperlukan. Jadi dalam setiap kali kita mengajar, kita perlu adalah elemen ataupun tema berkaitan makanan.
cara pemakanan yang betul, adab ketika makan, ya, amalan-amalan sunnah yang diamalkan oleh Nabi contohnya, ataupun orang-orang yang tertentu yang mengamalkan cara pemakanan yang beradab sopan, ya, kebersihan yang dijaga dan sebagainya. Sebab budak-budak ataupun anak-anak ni dia kena pastikan bahawa bila berhadapan dengan makanan, mereka tidak boleh bermain dengan makanan. Mereka perlu pastikan dalam keadaan bersih, dalam keadaan yang tertib, ya, supaya menghargai makan yang telah diberikan. Okey. Jadi selain itu juga kita boleh menggalakkan supaya ada elemen exposure. Mungkin bawa pergi ke pasar, ya, ke market, tapi dalam musim ni tak boleh lah, musim COVID-19 ni. Ataupun kita tahu video lah, macam mana orang-orang yang mengendalikan makanan, ya, macam mana beras tu dibuat dan sebagainya, supaya mereka menghargai bahawa setiap apa yang mereka makan tu ialah tidak perlu bagi orang-orang tertentu yang mengusahakan, ya, sehingga terjadinya makanan itu, ya. Jadi bagaimana kita nak pastikan bahawa setiap makanan yang dimakan itu adalah makanan yang betul-betul seimbang, okay, dan mereka akan cuba untuk melaksanakan di rumah lah. Sebab kita tak nak hanya berlaku di sekolah, di rumah pun mereka juga melamalkan makanan yang seimbang. Okey, seterusnya ialah bagaimana kita nak pastikan bahawa sokongan daripada ibu bapa juga. Itu pun penting. So jika parent tak menyokong segala tindakan yang baik yang dilakukan di sekolah, especially when we talk about the healthy food, okay, sanitizing or safety wise, so kita akan ada satu pembelajaran yang tidak berkesinambungan, hanya berlaku di sekolah saja. Jadi penting untuk pastikan bahawa ibu bapa pun memainkan peranan di rumah dari segi pemakanannya, cuba galakkan makan sayur ataupun makan makanan yang berkhasiat, ya, menghindari makanan-makanan yang tidak berkhasiat ataupun processing food contohnya, dan juga gosok gigi, mandi biar bersih, ya, pakai sabun dan sebagainya. Sebab itu antara perkara yang banyak berlaku di rumah yang perlu dimonitor, ya, dikawal selia oleh ibu bapa. Jadi sebagai seorang penyelia, kita kena pastikan bahawa amalan itu dibuat, ya, di sekolah, okay, di tadika atau taska kita, dan kita cuba untuk educate parents, memberikan mereka informasi yang macam mana sepatutnya yang perlu kanak-kanak buat ketika berada di rumah. Okey. Seterusnya ialah soal dari segi vulnerability of children, okay, infection dan sebagainya. Kadang-kadang kita tak tahu diorang ni mungkin ada yang ada penyakit alahan ataupun demam, ya, ataupun dia mempunyai tahap-tahap kecenderungan kepada fobia dan sebagainya. So kita kena pastikan bahawa anak-anak ni mempunyai tahap keselamatan yang terbaik sejak anak-anak. Imunisasi contohnya, ya. Memang saya tak nak masuk isu berkenaan dengan ada yang ada buat imunisasi atau tidak, tapi imunisasi juga mungkin satu perkara yang penting juga untuk dititik beratkan pada ibu bapa yang memang tak ada buat imunisasi. Saya kena mention, sebab ada setengah tadika dia memang takkan bagi budak-budak yang tak ada imunisasi untuk masuk tadika dia sebab takut efek pada pelajar-pelajar lain, kanak-kanak lain, ya. So pastikan mereka dalam keadaan yang bersih. Kalau alahan kulit contohnya, ya, dalam tempat tu mungkin taklah panas sangat, tapi sebab dia cepat ada alahan, bila panas sikit dia akan alah dan mengeluarkan gatal-gatal pada tangan dan sebagainya. So kita kena pastikan bahawa mereka tidak terdedah lah pada elemen-elemen yang memungkinkan bahawa mereka akan menimbul masalah dari segi kesihatan dan sebagainya. Ada kanak-kanak yang lelah, masalah asma, ataupun mungkin masalah dari segi yang kalau kritikal, masalah jantung dan sebagainya lah. Okay. Masuk COVID-19 sekarang ni, memang tahap penjarakan sosial, penjagaan anak adalah perlu dan sangat penting. Okey, bagaimana kita nak pastikan bahawa communicating with family is very important to first to make sure that we have a good relationship. Okay, how far we can describe the program. Okay, especially when we talk about the policy. Okay, we talk about the health program, symptom, fever, vomiting, ya. Sebab kadang-kadang benda tu berlaku di rumah, bukan di sekolah. Jadi sebab tu setiap kali proses pemasukan anak-anak setiap pagi, ada kita buat macam medical check up sikit lah, tengok suhu dia, suhu badan dia,
tengok berat dan ketinggian, tengok cek juga seluruh badan mungkin ada kecederaan. Takut dia berlaku di rumah bukan di sekolah. Jadi takut bila budak terklaim ataupun parent nampak ada kesan lebam contohnya tapi tidak dimention, mungkin takut parent ingat dia berlaku di sekolah, walhal mungkin kemungkinan berlaku di rumah. Okey, bagaimana kita nak menyediakan strategi ke informasi yang terbaik? Mungkin kita boleh buat satu hari kantin, hari terbuka, hari bersama doktor gigi ataupun doktor pakar di kalangan parent contohnya datang untuk bagi talk, contoh macam cerita pasal COVID-19 dan sebagainya. So kita boleh ajak dan bawa. Okey, kita perlu sentiasa dalam keadaan yang safe, okey, dalam keadaan yang bersedia. Sebab kadang-kadang tahap kesediaan kanak-kanak ni berbeza-beza. Ada yang datang dalam keadaan yang muram, ada yang datang dalam keadaan cergas, okay? Ada datang dalam keadaan yang tantrum. Jadi kita kena pastikan mereka dalam keadaan yang bersedia, dalam keadaan yang selamat, ya. Apa limit yang perlu ada, okay? Sebab setiap kanak-kanak ni ada tahap kecenderungan yang tinggi untuk berlaku contohnya macam kecederaan, ya, sebab dia aktif, okay? Kita kena pastikan keeping your facility safe dari segi facility kita, lantai tak ada licin, ya, barang-barang tajam tak ada, ya, barang-barang yang bentuk chemical yang berbahaya dan sebagainya kita dah simpan elok-elok, ya. Dan pastikan setiap environment yang kita jalankan termasuk electricity pun dalam keadaan yang selamat. Okey, jadi seterusnya ialah bagaimana kita nak pastikan bahawa tahap kesediaan, ya, emergency case contohnya CPR, so tu memang kena tahulah. Sebab tu setiap guru digalakkan, disarankan mempunyai sijil CPR. Sebab apabila berlaku kecederaan ataupun tiba-tiba ada kanak-kanak rebah, sesak nafas sebagainya, so teachers as a guidance is first person yang boleh menyelamatkan kanak-kanak sebelum membawanya ke hospital lah, Sebab ada kes yang berlaku, cikgu tak dapat nak buat apa-apa, dia harap ibu bapa datang ataupun ambulans, tapi dah terlambat dan budak tu meninggal, ya. Okey, choking contohnya pun satu perkara yang perlu, lebih-lebih lagi tersedak susu. So tu kena pastikanlah bahawa preparation of our staff nurse pun penting untuk mereka dalam keadaan yang bersedia dari segi expose pada program-program CPR, keselamatan dan kecemasan dan sebagainya. Okey, fasiliti dalam keadaan yang terbaik, ya, meletakkan sudut tertentu, tak ada ruang-ruang yang tertutup, ya, kalau ada keluar masuk antara bangunan. Sebab bila ada berlaku kebakaran, takut bila ada terbakar satu kawasan pintu depan, belakang tertutup, tak boleh keluar, kan. Okey, pastikan dalam keadaan yang selamat, ya. Lagi musim COVID-19, kalau sebelumnya ada jerebu, so memang satu keadaan di mana terpaksa tutup sekolah sebab musim jerebu ataupun masalah mulut, tangan dan kuku, so tu pun perlu jugalah. Dia kena pasti kalau ada kes memang kena tutup dan perlu buat pembersihan. Jadi secara keseluruhannya kalau kita lihat kepentingan untuk kanak-kanak dalam keadaan yang sihat, ada nutrisi, ya, dalam keadaan yang selamat, ya, dan kualiti dalam program kita itulah kita kena pastikan bahawa apa jua pelaksanaan program kita, program itu memberi makna yang terbaik untuk anak-anak mengamalkannya di rumah dengan bantuan ibu bapa, ya. Jadi itu antara perkara penting yang perlu kita titik beratkan. Dan 80% ya total nutrition requirement during their formative early childhood and years. So memang penting 80% ialah makanan mereka menjadikan mereka dalam keadaan perkembangan yang sihat. Okey, jadi secara keseluruhan kita kena lihat bahawa bagaimana untuk membuka satu tadika ataupun taskah dengan ruang yang selesa, selamat, ya, makanan yang selesa dan selamat, ya, nutrisi dan juga tahap kesediaan staff nurse, keselamatan dan juga kesihatan staff nurse kena pastikan dalam keadaan yang selamat. Okey, so satu daripada saya yang terakhir ialah dalam keadaan COVID-19, ini merupakan satu discussion supaya kita boleh discuss dalam dulu. Dalam keadaan COVID-19 ni, apakah agaknya tindakan yang boleh dilakukan oleh pengusaha dan guru untuk memastikan tahap keselamatan kanak-kanak di bawah jagaan mereka dalam keadaan yang selamat. Okey, soalan tu akan dijawab di dalam
Okey, terima kasih. Assalamualaikum.